Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Cikgu Musra bin Mat Saman dari SK Santan. Pada hari ini untuk mengisi slot untuk tuition online penulis mengaji untuk PKP fasa 3 COVID 2019. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat berjumpa secara online untuk kita sama-sama dalam slot tuition online penulis mengaji ini, dan kita sama-samalah berusaha untuk ke arah kecemerlangan dalam mata pelajaran matematik ini. Dan seperti mana saya maklum, matematik ini harapan kita untuk sekolah rendah kita nak dapat A lah semua. InsyaAllah untuk khasnya dalam peperiksaan UPSR dan semua mata pelajaran lain lah, kita berharap semua murid di negeri Perlis, khasnya di seluruh Malaysia amnya, untuk kita sama-sama ke arah kecemerlangan. Dan kita tak mahu ada no E, kita tak mahu ada E dalam setiap mata pelajaran, insyaAllah. Jadi salah satu program kita pada hari ini adalah untuk kita nak sama-sama untuk ke arah kecemerlangan lah. Kita nak membantu anak-anak kita di rumah untuk sama-sama belajar, mengisi masa yang terluang dalam di rumah untuk kita belajar. Dan hari ini cikgu akan fokus kepada matematik UPSR khasnya tahun 6, dan kita berharap semua murid-murid yang ada di depan cikgu, yang ada di rumah, untuk sama-sama bersedialah untuk kita mengulang kaji ataupun belajar matematik pada tengah hari ini, iaitu kita akan berfokuslah dan bersedialah dengan alat-alat tulis, ada pensil, ada kertas, ada buku. Kalau boleh semua murid ada buku teks lah, buku teks matematik tahun 6, kena kita di situ sebagai rujukan kita nantilah. Cikgu rasa semua ada buku teks yang telah dipegang oleh pihak sekolah. Di sini cikgu nak nyatakanlah sedikit analisis matematik UPSR untuk topik hari ini. Ada topik hari ini cikgu akan fokus kepada yang pertama, slot yang pertama ialah topik perpuluhan, dan selepas itu kita akan terus kepada topik peratus tahun 6, itu simpanan dan pelaburan. InsyaAllah kita akan sama-sama cuba ulang kaji, cuba belajar sedikit untuk kita sama-sama mengisi masa lapang kita nanti. Ini ialah analisa sedikitlah matematik kertas 2 untuk dari tahun 2016, 2017 sehingga 2019 untuk topik perpuluhan dan peratus. Kalau kita tengok di sini untuk 2000 topik peratus ni ataupun topik perpuluhan, tiap-tiap tahun ada, 2017 ada, 2018 ada, 2019 pun ada. Dan peratus begitu juga, 2016 ada, 2018 ada, 2019 pun ada dalam UPSR kertas 2. Jadi cikgu berharap semua murid nanti, khasnya murid tahun 6, cubalah berusaha untuk kita nak menguasai topik-topik ini, topik perpuluhan dan peratus, insyaAllah. Okey. Ini contoh soalan daripada UPSR tahun 2018 berkaitan dengan perpuluhan, iaitu menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan. Ini tahun 2018. Ini tahun 2019. Perpuluhannya soalan UPSR 2019 kertas 2, nyatakan nilai tempat bagi digit bergaris. Ini semua cikgu rasa semua murid dapat menguasai lah. Nanti kita akan ulang kaji nanti apa yang ada di topik perpuluhan ini. Ini cuma cikgu nak tunjuk
contoh-contoh soalan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan dalam peperiksaan UPSR Ketua 2 untuk topik perpuluhan. Untuk topik peratus pula, ini untuk 2018, topik dia, tajuknya, soalan dia, tukarkan markah matematik Haris kepada peratusan. Dia beri pecahan per 100, 93 per 100 kepada peratusan. Maksudnya menukarkan pecahan kepada peratus. Ini tahun 2018, UPSR 2018, dan yang ini UPSR 2019, mengira peratusan daripada murid-murid, kehadiran murid di sebuah sekolah. Ini contoh soalan yang biasa dikeluarkan di dalam UPSR tahun 2019. Ini cikgu tunjuk sajalah untuk kita sama-sama mengetahui apa soalan-soalan yang dikeluarkan di UPSR tahun-tahun yang lalu. Okey, ini kita nak masuk sekarang kepada fokus kita, iaitu topik perpuluhan. Perpuluhan, nombor perpuluhan, itu contoh. Kita nak sebut macam mana? 13.452. Okey, 13.452. Topik perpuluhan. Fokus kita hari ini, yang pertama, 30 minit yang pertama ini, insya-Allah kita akan fokuskan kepada topik perpuluhan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah, dan topik perpuluhan ini cikgu nak fokuskan kepada operasi bergabung perpuluhan. Operasi bergabung perpuluhan iaitu mendarab dan membagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan. Hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan dalam melibatkan situasi harian. Ini yang kita akan cuba ulang kaji, cuba belajar. Kita berada di rumah untuk kita sama-sama mendapatkan sedikit ilmu daripada perkongsian kita pada tengah hari ini. Baik, cikgu berharap semua murid kita bersedialah. Kita sama-sama untuk kita mengulang kaji dan seterusnya belajar untuk hari ini. Sama-sama kita duduk di rumah dan kita belajar, iaitu kita study at home. Kita ulang kaji sikit. Ini nilai tempat. Kita nak tengok nilai tempat bagi perpuluhan, nombor-nombor perpuluhan. Nilai tempat ni maksudnya di manakah nombor tersebut berada, duduknya berada di mana. Jadi contohnya nombor 2 ni berada di mana, nombor 5 ni tempat dia ada apa, nombor 4 ni, digit 4 ni tempat dia apa, begitulah seterusnya. Dan kita ada titik perpuluhan ni. Okey. Apakah nilai tempat bagi digit 2? Okey, siapa boleh jawab? Di rumah cuba buat catatan, cuba tulis adakah betul apa yang kita tulis berdasarkan apa yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini. Apakah nilai tempat bagi digit 2? Dah siap tulis? Okey, kita tulis sama-sama nah. Okey. Okey, nilai tempat bagi digit 2 ialah apa? Tempatnya ialah tempat per 1000. Okey. Ini kita ulang kaji sekejap. Untuk mengetahui nilai-nilai tempat bagi digit yang berada di nombor perpuluhan. Okey, isi untuk digit 5. Okey, dah siap semua? Okey, kalau dah siap, tahniah. Apa ni apa tempatnya? Okey, per 100. Bagus. Baik. Kita tengok nilai digit bagi digit 4 pula. Kalau 2 per 1000, 5 per 100, 4, ya, per 10. Okey. Seterusnya, digit 3, 10. Lepas tu kalau ada lagi, ada digitnya lagi, sehingga 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan juta. Seterusnya. Jadi darjah 6
kita belajar sampai juta, nombor juta dan perpuluhan, 3 tempat perpuluhan daripada ke tempat per 1000. Ya, itu untuk kita mengulang kaji lah. No? Baik, itu nilai tempatnya. Di dalam seterusnya kita juga selain nilai tempat, kita juga mengetahui nilai digit. Nilai digit maksudnya nilai bagi digit tersebut. Apakah nilai bagi digit yang berada di tempat tadi? Tempat per 10, per 100, per 1000. Kalau nilai tempat, kita tulis perkataan. Kita aja PERSEPULUH. Jadi per 10. Tapi bagaimana kalau nilai digit? Okey, kalau nilai digit, kita tengok yang pertama, nilai digit bagi 4. Apa nilai digit bagi 4? Ya, 0.4. Digit 5. Ya, 0.05. Masa cikgu duk belajar dulu, zaman cikgu muda-muda, budak-budak dulu, kami tak sebut sifar, kami sebut kosong. 0.05. Itu masa cikgu dah jenam masa awak dululah. Sekarang sekarang kena sebut 0.05. Ya. Untuk digit 2, apakah nilai bagi digit 2? Ya. 0.002. Itu nilai digit. Jadi ini 3 tempat puluhan, ada titik perpuluhan, 1 sifar. Tempat yang kedua ada 2, 1 perpuluhan sifar, itu digit 5. Dan tempat perpuluhan ada 3 digit, 1, 2, 3. Itu senang. Itu untuk nak mudah kita memaham, dan berbagai-bagai cara lah yang kita boleh ingat untuk kita nak menguasai nilai digit. Dalam UPSR pun ada juga ditanya nilai digit bagi nombor perpuluhan. Tapi tak apa, ini semua kita belajar ulang kaji untuk kita nak sama-sama nak mengisi kita duduk di rumah ni. Okey, apa nilai bagi digit 3? Digit 3 ialah 3. 3 sa. Hanya 3 saja. 1, ya, 10 ataupun 10. Dan seterusnya ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Ini bentuk nilai digit. Okey, selalu juga ditanya ulang kajinya ialah cerakinan. Kita cerakinkan nombor perpuluhan ini. Cerakin. Ya, ini cerakin. Kita ceraikan mengikut nilai digit. Ini cerakin mengikut nilai digit. 10 tambah 3 tambah 0.4 tambah 0.05 tambah 0.002 mengikut nilai digit tadi. Ada juga cerakin mengikut nilai tempat. Okey, kalau cerakin ikut nilai tempat macam mana? Kita tulis sekejap nah. Okay, kalau kita cerakin ikut nilai tempat, kita cikgu tulis macam ni sekejap. Okey. Okay. Cerakin untuk nilai tempat 10 tambah 3 sa tambah 4 per 10 tambah 5 per 1000 tambah 5 per 100. 5 per 100 dan 2 per 1000. Ini untuk cerakin mengikut nilai tempat. Okey, nah? Okey.
Okey, kalau 13.345 ni kita nak sebut ada berapa nilai tempat dia. Ataupun berapa tempat perpuluhan bagi nombor tersebut. Jadi 13.452 ni adalah 3 tempat perpuluhan. Selepas titik perpuluhan ada 3 nombor, 3 tempat perpuluhan. Kalau selepas titik perpuluhan ada 2 digit ataupun 2 nombor, 2 tempat perpuluhan. Kalau selepas titik perpuluhan ada 1 digit ataupun 1 nombor, 1 tempat perpuluhan. Jadi untuk tahun 6 sekolah rendah kita belajar sehingga 3 tempat perpuluhan. Ya. Okey, baik. Ini kita ulang kaji tambah nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Bila kita tambah nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan, apa yang penting? Apa yang penting untuk kita nak menambahnya? Di sini yang pentingnya ialah kita menyusun titik perpuluhannya mesti sama itu. Kita tambahkan titik perpuluhannya tu mesti sama. Itu yang pertama. Titik perpuluhan kita sama. Ini semua orang dah tahu, semua kita dah tahu, kita ulang kaji. Selepas tu apa lagi yang penting untuk memudahkan? Tapi ini dah boleh tambah. Tapi kita kena letak sifar satu lagi di sini untuk kita memudahkan kita mengira. Jika kita tak mau kita bagi silap, masa tambah okey, tapi masa tolak nanti. Ini. Jadi kita tambah macam biasa. Tambah di tempat per 100, per 10, se dan puluh. Itu. Jadi kita tambah. Ya. Yang penting di sini titik perpuluhannya kena sama. Kita susun titik perpuluhannya sama. Okey, seterusnya okey. Ini soalan ni. Tolakkan 2.52 daripada 4.7. Ini soalan-soalan yang selalu diberi dalam bentuk ayat yang selalu kita akan buat. Salahnya macam mana? Kita akan akan buat, kita tulis terus apa yang kita nampak. 2.52 tolak 4.7. Okey, cuba selesaikan dulu. Anak-anak cikgu di rumah, cuba selesaikan soalan tolakkan 2.52 daripada 4.7. Okey, selesaikan. Cuba buat jap. Okey. Mari kita tengok. Ya, di sini ialah, kalau kita tengok sini, yang besar ialah 4.7. Maksudnya kita kena kurangkan daripada 4.7 ni sebanyak 2.52. Jadi kena isi yang atas ni lah, yang besar ni 4.7 ni kita tolak dengan 2.52 sebab 4 tolak 2. 2 nak tolak 4 tak boleh. Ya. Okey. Ada murid yang akan terus tolak, terus tulis sini 2. Betul ke salah ataupun betul? Kalau terus kita tolak sini, kita tulis jawapannya, kita tulis sini 2 terus. Jadi sebab itulah kita sini kena tambah, kena isikan sifar. Jadi sifar tolak 2 tak boleh. Kita kena kumpul semula. Ambil daripada 7, dia jadi 10. Jadi 10 kita tolak dengan 2. Berapa? Ya. Sini tadi dah ambil 7. Tinggal 6. 6 tolak 5. 1. Jadi sini. Okey. Tahniah pada mereka yang dapat menjawab dengan tepat. Inilah untuk di sini yang penting kita isikan sifar untuk kita tak mau buat salah. Apabila kita menolak, terus tulis 2 sini. Jadi sifar tolak
2 tak boleh, kita kumpul semula jadi 10 tolak 2. Nah. Okey. Okey. Ini bawa kita masuk kepada pelajaran kita ini, iaitu mendarab perpuluhan dalam ataupun darab dan bagi operasi bergabung kepada perpuluhan. Banyak cara kita boleh laksanakan untuk mendarab dan bahagi bagi perpuluhan. Okey, anak-anak di rumah cuba selesaikan soalan ini. Anak-anak akan selesai macam mana? Dia pelbagai kaedah, pelbagai cara, pelbagai strategi kita boleh laksanakan untuk laksanakan. Okey, yang pertama yang selalu anak-anak akan buat macam mana? Okey, betul. Ada anak-anak akan darab dulu dengan 5, dapat jawapan, bahagi dengan 3. Itu cara biasa kita buat. Kita darab dengan 5. Ini cara biasa. Berapa jawapan dia? Okey, siapa kira? Sini dapat berapa? 3 darab 5. Okey, jawapannya cikgu tulis siap lah. Okey. Akan jadi, selepas kita darab, ini cara biasa, selalunya akan dibuat macam mana pula? Akan bahagi dengan 3. Ya, jawapan tadi bahagi dengan 3. Ini kaedah biasa ya, yang kita selalu laksanakan. Adakah salah kita buat ni? Tak salah, ya boleh. Pelbagai kaedah, berbagai cara kita nak selesaikan. Kalau kita boleh daripada satu cara kepada cara yang kedua, lagi bagus. Ini cara yang biasa kita laksanakan. Kita bahagi. Cikgu tulis jawapan tu lah. Ini contoh. Ini cara biasa yang selalu dibuat. Maaf, jap. Iaitu darab dan bahagi mengikut apa yang kita nampak. Ini cara yang pertama. Okey. Cara yang kedua kita boleh buat. Okey. Macam mana cara yang kedua? Kaedah yang kedua untuk nak darab kita boleh buat. Kita ambil 2.4 sifar 3 ataupun 2403 ini. Kita darab. Yang ni kita tulis pecahan. 5 bahagi ini kita jadikan dia sebagai per. Bahagi ni kita jadikan per. Lepas tu 3. Per 3. Per 3 ni ialah bahagi 3. Kita boleh tulis macam ni. Itu cara yang kedua. Kita boleh tulis 2.4 sifar 3 darab 5 bahagi jadikan per 3 bahagi 3. Ini cara yang kedua kita boleh laksanakan. Kita boleh buat. Selepas tu, macam mana nak buat? Okey, bagi murid-murid, bagi anak-anak yang boleh sifir, kita boleh terus cara mansuhkan. Ini cara yang kedua, kita mansuhkan. Mansuhkan 2.403 dengan 3. Okey, kita mansuhkan, kita ambil yang pertama, 2 dengan 3. Sifar 3 tidak ada 2, jadi sifar titik perpuluhan. 2 ni letak di mana? Ya, 2 letak di tepi 4. Sekarang dah jadi berapa? 24. Okey, 24 ni kita buat apa dengan 3? Kita bahagi dengan 3. 24 bahagi 3. Berapa 24 bagi 3? Ataupun dalam sifar 3, 24 pada di yang ke berapa? Yang ke 8. Jadi 8 darab 3 24. Tu seterusnya bila sifar dengan 3, ya sifar. Lepas tu 3. Okey, 3 1. Jadi 2.4 sifar 3 bahagi 3 dapat sifar puluhan 8 sifar 1. Lepas tu seterusnya kita buat apa? Barulah kita darab dengan 5.
Darab 5, terus darab cepat. 1 darab 5, terus 5. Sifar darab 5. Sifar 8 darab 5. 40. Tulis 4 sifar. 4 di mana? 4 di sini sama 4 darab sifar darab 5. Sifar tambah 4. 4. Apa yang kita tak selesai? Titik perpuluhan. Samalah jawapannya. Ini kaedah yang kedua. Kita boleh tukarkan 5 bahagi 3 menjadi 5/3. Sama. Ini kaedah lah, cara lah. Jadi yang mana yang anak-anak yang rasa faham, rasa mudah kuasai, guna saja untuk kita sama-sama menjawab sesuatu soalan. Ini satu kaedah yang kedua. Cara yang kedua, iaitu kita bahagi, kita jadikan 5 bagi 3 sebagai 5/3. Okey, 5/3 ni apa ni? Ialah pecahan tak wajar. 5/3 ni ialah pecahan tak wajar. Ada cara lagi? Ya, boleh kita buat. Okey, cara yang ketiga, ini cikgu tunjuklah cara yang ketiga. Kita tukarkan 5/3 ni menjadi pecahan nombor bercampur. 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3. Kita darab. Macam mana darab dia? 2.4 sifar 3 darab 1. Terus dapat jawapan. 2/4/3. Dan kita tambah. Tambah dengan kita selesai ni pula. 2 dengan 3. 2/3. Okey, macam tadi. Ini darab 3. Lepas tu terus 1 darab 2. Okey. 0.8 sifar 0.8 sifar 1 kita darab dengan 2 akan dapat yang 1.6 sifar 2. Dan dua-dua ni kita tambah, akan jadi jawapan juga. Itu 3 cara. 1, cara biasa, darab dan bahagi. Cara yang kedua, kita tukar kepada menjadi pecahan. Kena kuasai juga, kena tahu. Yang darab, kita letak di atas. Yang bahagi, letak di bawah. Ini nombor bulat 5 bahagi 3 ialah per 3. Ingat yang tu. 5/3. Itu yang penting. Bahagi 3 dia jadi per 3. Okey, kita cari nah. Okey. Yang ni sama juga. Macam mana kita nak buat tadi? Ini bahagi, cikgu tunjuk jaga kaedah seterusnya. Kita buat cara mansuh. Bahagi ni, bahagi 4 kita tulis. Kita ambil nombor bulat ni 2.368. Bahagi ini ialah per dengan 4. Jadi kita selesai cara mansuh sifir 4. Titik perpuluhan jangan lupa untuk kita letakkan. Okey. Berapa di sini? 4 kali kosong 4. Jadi baki dia 2. Jadi 23. Okey, ada sifir 4 ada tak 23? Tak ada. Tak ada. Jadi berapa yang dekat dengan 23? 20. Jadi 4 kali 5, 20. Dia ada baki berapa? Ya, baki 3. Dia jadi 36. Okey. Dalam sifir 4 ada 36? Ya, ada. Berapa? 9. Jadi tinggal 8. 8 dengan 4 berapa? 8 bagi 4. 4 kali berapa 8? 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi 2.368 bahagi 4 bentuk mansuh dapat jawapan sifar puluhan 592. Seterusnya kita buat apa? Kita darab dengan 14. Okey, darab 14 kita buat darab cara cepat.
Okey, kita cara cepat. Okey. Macam mana? Kita ambil 2, kita darab dulu dengan 4. Okey. 2 darab 4 berapa? Okey, 8. Kita tulis 8 di sini. Selepas tu 9 kita darab dengan 4. 9 darab 4 berapa? Ya, 36. Kita tulis 6. 3 tulis di mana? 3 kita tulis atas 2, atas 5. Ini 36 ni, 36. So ni di sini 10 terus sini. Sebab ada lagi 5 di sini. Sekarang 5 kita darab dengan 4 dapat 20. 5 darab 4 20. Kita buat apa dengan 3? Ya, kita tambah 3. Jadi 20 tambah 3 jadi 23. Tapi okey, tak apa, dah ada nombor di sini. Kita tulis apa di sini? Di sini kita tulis 3, 2 tadi. 2 tadi di sini. Sekarang sifar darab 1, sifar tambah 2, sifar darab 4, sifar darab 4, kita tambah 2 jadi 2. Ini baru kita darab dengan 4 cara cepat. Okey. Lepas tu ada lagi kan dengan 1 ni. Okey, 1 ni kita tambah, kita darab siap-siap kita urus sini sifar sebab dia 10. Kita urus sini sifar di bawah. Lagi hasilnya kita akan tambah. Tengok dulu. Okey. Sekarang 2 darab 1, 9 darab 1, 5 darab 1, sifar darab 1. Kalau sesuatu nombor apabila didarab dengan 1 akan jadi jawapannya nombor tersebut. Jadi kita tulis terus ya. Ini sebab apa titik pulang sama cikgu? Titik pulang sama adalah untuk kita nak tambah. Ya, bila kita nak menambah, titik perpuluhannya kena sama. Jadi sifar perpuluhan 592 darab 14, kita dapatlah hasilnya, kita tambah di sini. Ini jadi berapa jawapan dia? Sini 8, sini ya 8, sini 3 tambah 9 12, 2, 1 kumpul semula sini. Jadi 1 tambah 2 tambah 5 8. Jadi jawapannya ialah 8.288. Ini juga kita boleh buat satu cara untuk kita nak menyelesaikan bagi dan darab nombor perpuluhan. Nombor biasa pun boleh, tak perpuluhan pun. Ini salah satu cara lah untuk kita nak buat cara cepat, untuk kita pelbagai cara, pelbagai strategi untuk nak menyelesaikan masalah. Okey. Untuk latihan, anak-anak boleh buka buku teks matematik tahun 6, ujian Mahir Minda, latihan Mahir Minda, muka surat 52. Ya, kita boleh selesaikan. Dan di sini cikgu nak tunjuk satu contoh. Okey, ini satu contoh soalan daripada muka surat 52. 6 darab 15 sifar 4 km bagi 8. Macam mana kita nak buat cara mudah? Tadi cikgu dah bagi dah. Dia darab terus, ada darab, ada bahagi. Okey. Di sini kita boleh buat, cikgu kita pilih satu cara. Apabila bahagi yang kita belajar tadi, ini bahagi 8, ini 6 ataupun darab 6 darab 6 lah, kita kira 6. Macam mana kita nak tulis ini? 6 bahagi 8. Kita tukar kepada pecahan. Jadi kita boleh tulis bahagi 8 ialah per 8. 6 di mana tulis? Ya, tulis dia ada 8. Jadi 6 per 8. 6 per 8. Baru kita darab dengan 15.04. Ya, ini satu cara kita boleh buat, cara cepat kita nak menyelesaikan
masalah tersebut. Betul ke cikgu? Cubalah kira. Cuba anak-anak semua kira. Dapat tak jawapan? Samalah ni sebenarnya. Ini 6 darab 15 perpuluhan sifar 4 darab sifar 4 bahagi ialah per 8. Itu maksudnya. Ayat matematiknya kita tukarkan kepada untuk kita pecahan dan darab sini. Dan kita boleh juga permudahkan 6/8 ni menjadi 3/4. 6/8 kita boleh permudah dari 3/4. Jadi boleh jawab, boleh selesaikan masalah tersebut. Ini kita permudahkan 6 dengan 8. Kadang 6 besar nombor, 8 besar nombor. Jadi bila kita permudah, kita jadi 3/4. Dan kita boleh selesaikan. Ini. Itu cara mudah lah. Kita salah satu cara. Dan pelbagai cara lagi kita boleh selesaikan soalan-soalan macam ni. Jadi cuma cikgu di sini ialah cikgu nak tekankan, bila bahagi 8, kita boleh tulis per 8. Jadi 6/8. Bahaginya mesti di bawah. Okey. Contoh yang ni pula. 5/6 darab 2/7 bahagi 8. Kita nak pilih yang mana ni? Nak pilih 5/6 ke? Nak pilih 2/7? Kita bahagi 8, kita dah tahu dah. Bagi 8 ialah per 8. Okey, sekarang 2/7 atau 5/6? Okey, di sini kita berfikir apa yang kita nampak? Sifir 8. Bahagi 8 ni sifir 8. Dalam sifir 8 ada tak 22/7 ataupun 27? Ada tak 5/6 ataupun 56? Cuba fikir. Ada yang mana? Ada 56 ataupun ada 27? Ya, ada 56. Itu jadi kita ambil 5/6. Jadi macam mana? Kita tulis 5/6 kita bahagi 8. Ya. 5/6 kita bahagi 8. Jadi 5/6 bagi 8. Lepas tu seterusnya kita darab dengan 2/7. Macam mana cikgu nak kira 5/6 bahagi 8? Ini ialah macam mana kita nak buat ni? Ni. 5/6 bagi 8. Sifir 8. Dalam sifir 8, 56 tu berada di tempat yang ke berapa? Ya, 7. 7 kali 8. Jadi kita ambil sini macam kita cikgu teruskanlah. Sini jadi sifar, atas sifar, titik perpuluhan. Lepas tu jadi 56. Jadi terusnya kita darab dengan 2/7. Di sini perpuluhan darab perpuluhan. Baik, kita tengok macam mana nak selesaikan perpuluhan darab perpuluhan. Ini satu tempat perpuluhan, ini satu tempat perpuluhan. Kita darab macam biasa. Kita tulis 27 darab 7. Kita ambil yang banyaklah, 27 darab 7. 7 darab 7 49. 4. 2 darab 7. Ya, tambah dengan 4 jadi ini jawapannya. Baik, ini ada perpuluhan. Perpuluhan. Di mana kita nak letaknya jawapannya? Inilah kita nak guna tadi. Ini satu tempat perpuluhan, ini satu tempat perpuluhan. Bila satu tempat perpuluhan darab satu tempat perpuluhan, kita cari dia jadi dua tempat perpuluhan. Kita tambah je satu tempat perpuluhan tambah satu tempat perpuluhan, dia jadi dua tempat perpuluhan. Jadi di sini di mana tempat dua tempat perpuluhan? Ya, di situ 1.89. Jadi jawapannya 1.89. Okey, kita akan masuk seterusnya. Lebih kurang ada lagi 10 minit untuk topik peratus. Topik peratus di sini
Dan cikgu berharap topik perpuluhan tadi dah berkongsi lah no. Topik peratus kita nak tengok terus. Yang ni cikgu tak rasa maksud peratus ni semua dah faham. Cikgu nak masuk kepada topik tahun 6. Yang ni tak perlulah. Okey, kita akan masuk sini. Okey, kita masuk sini. Peratus ialah dari perkataan per 100 dan simbolnya ada sifar kecil, ada palang, ada sifar. Ini simbol peratus. Okey. Semua ada duit. Di mana nak simpan duit? Simpan wang? Di rumah ataupun di bank. Okey. Okey, ini kita nak tengok sekejap simpanan dan pelaburan. Simpan di mana? Di rumah. Lagi di bank. Pelaburan semuanya di bank. Okey, kita tak baik. Dalam amanah saham nah. Okey. Simpanan, apa itu simpanan? Ada jumlah wang yang sedia ada dan kita simpan di bank, akan dapat keuntungan iaitu peratus dividen yang diberi sama dengan nilai wang yang kita simpan tadi. Okey, baik. Ini kita tengok. Kita juga nak fokus kepada simpanan dan pelaburan. Okey, contohnya kita ada wang, ada duit, ada wang RM80,500. Kita simpan di bank. Bank bagi faedah simpanan kita ialah 4%. 4%. Berapakah nilai 4% ini? Dan berapa nilai simpanan kita setelah tempoh masa 1 tahun? Cara satu dia macam mana? Okey, ada yang 80,500 ni kalau dalam peratus sama berapa? Keseluruhan. Keseluruhan ni ialah 100%. Ya. 100% ini adalah wang simpanan kita yang asal 100%. Kita nak cari 4% berapa? Kita boleh buat, kita tengok 1% dulu. Kalau 100% sama dengan 80,500. Kalau 1%, ya, 1% RM805. Ini ada 2 digit kosong, kita buang 2 digit kosong, jadi RM805. Kalau 1 sama dengan RM805. Kalau 4, kita nak cari 4, ya, kita boleh tambah 4 kali ataupun kita boleh darab dengan 4. 1 darab 4, 4. Jadi 805 pun kita darab dengan 4. 5 darab 4, 20. Kosong, okey. Jadi 8 darab 4, 32. Jadi 32, 20. Jadi berapa? RM3,220. Ini cara satu kita boleh buat. Maksudnya 100% sama dengan 800. Nilai wang kita tadi, kita cari dulu 1%. Kemudian baru cari 4%. Ini cara yang pertama kita boleh buat. Jadi berapa nilai di sini ialah 3,220. Jadi berapa nilai simpanan terkini? Kita nak buat macam mana? Okey, simpanan asal, simpanan awal kita tambah dengan dividen yang diberi, dapatlah wangnya iaitu 83,720. Ini cara satu. Cara yang kedua, macam mana cara yang kedua? Kita nak cari 4%. Ini cara biasa selalu kita laksanakan. Terus kita ambil 4%, kita darab dengan simpanan kita tadi. Jadi 4%, 4% sama 4%, darab dengan 80,500. Cara mudah? Sama. Okey, itu cara kedua. Cara biasa. Okey, cara ketiga. Macam mana cara ketiga? Okey. Bila peratus nak mudahkan ialah 100.
Per 100-nya sama 100 apa digit kosong? 2 digit kosong. Bila 2 digit kosong, di sini pun kita buang 2 digit kosong. Kita potong sini, kita potong sini. Jadi, kita darab 4 darab 805 terus. 5 darab 4, 20. 2 kosong darab, jadi 8 darab 4, 32. Ini cara ketiga, cara tiga. Tiga cara kita boleh buat untuk nak mencari nilai 4 ni. 4% ni. Cara pertama tadi, kita tengok cara pertama hari. Sorry. Okey. Kita dari 100 kita cari 1%. Baru kita cari 4%. Cara kedua, kita tukarkan 4% menjadi 4/100. Dan cara yang ketiga, kita terus. Bila peratus, kita tahu per 100, kita potong, jadi sini kita buang. Okey. Itu cara yang ketiga. 3 cara untuk kita nak mengira peratus untuk 4% untuk tahun yang pertama. Tahun pertama. Okey. Sekarang, kalau kita nak kira tahun yang kedua, tahun kedua ialah kita ini ialah 83,700. Kita tak buat keluar duit, jadi di tahun ketiga cukup setahun, bank masih lagi mengekalkan peratusannya ialah 4%. Kita pilih cara mana? Okey, cara mana nak pilih? Ya, cara peratus ni pun boleh. Lepas tu kita terus dapat jawapan. Ini cara lah, cikgu tunjuk cara. Kira, kita boleh kira sendirilah. Nah, iaitu 4/100. Jadi sini kita potong. Lepas tu kita darab dengan 4 bahagi dengan 10. Dapatlah 4% untuk tahun kedua ialah RM33,348.80. Jadi apa jumlah simpanan yang terkini untuk tahun ketiga, tahun kedua? Jadi jumlah simpanan RM83,720 ni kita tambah dengan RM3,348.80. Itu untuk yang tahun yang kedua. Okey. Tahun 3 kita buat style yang sama juga, tak apa. Okey. Okey, yang ni. Ini soalan. Halim menyimpan RM4,000 di bank. Pihak bank faedah sebanyak 2% bagi simpanannya. Berapa nilai faedah simpanan untuk nilai faedahnya? Nilai faedahnya mana? Ini faedah dia 2%. Jadi kita ambil 2% daripada RM4,000. Okey, berapa 2% RM4,000? Kita nak buat cara mana? Okey, ingat bila sini peratus, jadi kita potong sini, 2, jadi okey, 80. Itu ketiga-tiganya cikgu tunjuk cara nah. Ini kalau kita nak buat peratus, kita potong boleh sini, potong, jadi 40 kali 2, 80. Okey, ataupun kita boleh jadikan dia 2/100, kita kira itu. Ini bagi kita untuk nak menyelesaikan masalah untuk pengiraan peratus, terus kita ambil 2% daripada jumlah simpanannya. Ya, banyak kaedah. Jadi tadi kita boleh buat, kita boleh terus kira bila sini peratus, maksudnya nombor 100, sini kita bahagi 100, kita potong. Bila per 100 tu ialah bahagi 100, kita buang 100. Ni per 100, ni buang 100, jadi 80. Itu. Ini nilai faedah bagi simpanan Halim. Sebab tu 2% tu bersamaan dengan RM80. Jadi
Okey, last. Berapa jumlah wang halim selepas menerima faedah? Jadi 4,000 kita tambahlah dengan RM80. Iaitu jadi berapa? RM4,080. Jadi cikgu rasa kalau kita nak buat latihan, ya, ini kita nama dia faedah mudah. Nah, untuk tahun yang pertama kita panggil dia faedah mudah. Kalau tahun yang kedua, okey, kalau sepanjang itu ialah faedah compound. Okey, jadi cikgu rasa masa pun telah sampai ke penghujungnya. Cikgu harap apa yang telah cikgu kongsikan pada pagi ini, pada tengah ini, pada petang ini, kita sama-sama dapat pengisian dah, sama-sama dapat faedah. Kita mengulang kaji apa yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita, dalam untuk kita sama-sama sama-sama mengisi masa lapang kita duduk di rumah sekarang ni. Jadi lagi-lagi saya cikgu ucapkan terima kasihlah kepada semua anak-anak yang ada yang mengikuti tuition perlis mengaji pada tengah ini, dan cikgu sudahilah perjumpaan ataupun tuition kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Stay at home, duduk rumah, study at home. Sekian, terima kasih.